Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Okey, hari ini kami daripada kumpulan 5 akan membentangkan tajuk kajian yang telah kami pilih, iaitu konsep masyarakat majmuk menurut Islam. Okey. Saya akan menerangkan tentang pengenalan masyarakat majmuk di Malaysia. Okey. Malaysia pada hari ini didiami oleh pelbagai bangsa, kaum dan etnik dari Perlis hingga ke Sabah. Kepelbagaian kaum dan etnik ini mewujudkan kepelbagaian budaya, bahasa, agama dan adat resam. Tiga kaum yang terbesar di tanah Melayu iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, sebelum penemuan tapak biji timah oleh Lan Jaafar pada tahun 1848, majoriti penduduk di tanah Melayu ialah orang Melayu dan hanya sebilangan kecil sahaja orang Cina, iaitu sebagai pedagang, manakala orang India pula sebagai buruh. Okey, pada pertengahan abad ke-19 berlaku penghijrahan kemasukan kaum Cina dan India secara beramai-ramai ke tanah Melayu. Ukuran dasar koloni British yang ingin membawa masuk kaum-kaum tersebut untuk bekerja di tapak-tapak perlombongan dan dalam sektor ekonomi. Okey. Kesan yang jelas dapat dilihat melalui dasar liberal British ialah pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Penghijrahan secara besar-besaran ini telah mengubah struktur kependudukan asal tanah Melayu. Okey. Kaum pendatang dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing, sementara perhubungan langsung dengan kaum lain tidak digalakkan. Maka terhasillah pembentukan masyarakat majmuk dan seterusnya berbilang kaum di negara ini dari semasa ke semasa. Kesan yang jelas dapat dilihat melalui dasar liberal British ialah pembentukan masyarakat negara yang berbilang kaum dan kepelbagaian cara hidup dan keturunan. Penghijrahan secara besar-besaran ini telah mengubah struktur kependudukan asal tanah Melayu. Okey. Kaum pendatang dibiarkan untuk mengekalkan identiti dan budaya masing-masing, sementara perhubungan langsung dengan kaum lain tidak digalakkan. Maka terhasillah pembentukan masyarakat majmuk dan seterusnya berbilang kaum di negara ini dari semasa ke semasa. Hubungan langsung dengan kaum lain tidak digalakkan. Maka terhasillah pembentukan masyarakat majmuk dan seterusnya berbilang kaum di negara ini dari semasa ke semasa. Okey, kita beralih pula kepada slide seterusnya, iaitu maksud masyarakat majmuk. Masyarakat majmuk ini merupakan satu masyarakat yang mana muncul daripada dasar-dasar kolonial di mana penghijrahan penduduk mengikut kehendak-kehendak sistem ekonomi, politik dan sosial menurut J.S. Furnival. Di Malaysia, etnik merupakan sekelompok manusia yang mengamalkan budaya yang hampir sama, iaitu adat resam, pakaian, bahasa dan kegiatan ekonomi. Konsep-konsep ras dan bangsa adalah konsep etnik yang mempunyai pengertian dan saling berkait rapat. Terdapat pelbagai kelompok etnik yang hidup berlainan, tetapi di bawah satu sistem politik yang sama merupakan konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Perbezaan budaya dapat mengelaskan etnik. Seperti mana yang kita tahu, etnik di Malaysia terdiri daripada orang Melayu, Cina, India, Kadazan, Dusun, Melanau dan pelbagai bangsa yang lain. Okey, pada dasarnya etnik bersikap ethnocentrik, iaitu menganggap ciri-ciri budayanya adalah wajar, betul dan lebih utama berbanding budaya etnik yang lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil atau berada pada tahap yang rendah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kadazan, Dusun, Melanau dan pelbagai bangsa yang lain. Okey, pada dasarnya etnik bersikap ethnocentrik, iaitu
menganggap ciri-ciri budayanya adalah wajar, betul dan lebih utama berbanding budaya etnik yang lain yang dipandang rendah serta dianggap ganjil atau berada pada tahap yang rendah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Ganjil atau berada pada tahap yang rendah. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya Siti Nurhazihah. Okay, sekarang ni saya akan sambung pula perbincangan yang seterusnya dengan tajuk kepentingan pembentukan masyarakat majmuk. Okay, seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan negara yang unik kerana mempunyai masyarakat yang berbilang kaum, berbeza agama, budaya dan adat. Jadi kita sebagai masyarakat Malaysia perlu tahu bagaimana hendak membentuk masyarakat majmuk dan kepentingannya. Okey. Antara kepentingannya adalah yang pertama, mengamalkan semangat perkongsian, saling menghormati dan menanam sikap toleransi sesama rakyat Malaysia. Okey. Kepelbagaian agama di Malaysia juga perlu diberi keutamaan demi mengekalkan keukuhan perpaduan antara kaum. Jadi sekiranya kita mengetahui agama sesebuah masyarakat itu, contohnya masyarakat India, jadi kita perlu menghormati agama mereka dan kita tidak boleh memperlekehkan agama mereka. Dan kita juga boleh melakukan sesi perkongsian dan menceritakan bagaimana agama mereka dan bagaimana pula dengan agama kita. Dengan itu, kepentingan kedua pula, masyarakat akan lebih terbuka untuk mengenali dan memahami kepelbagaian agama di negara ini demi menguatkan lagi kesefahaman antara kaum dan agama. Jadi apabila kita tahu nak hormat agama orang lain dan kita suka untuk berkongsi bagaimana dengan agama kita, jadi masyarakat akan lebih terbuka dan lebih mengenali bagaimana agama kita dan lebih memahami agama kita. Seperti agama Islam, kita berpuasa selama sebulan. Jadi sekiranya masyarakat India ataupun masyarakat Cina mengetahui tentang hal tersebut, maka mereka juga perlu menghormati kita untuk tidak makan di hadapan kita kerana tanda hormat. Kepentingan seterusnya adalah mengenali budaya dan adat resam sesama masyarakat sambil memperbaharui ikatan persahabatan. Okey, sebagai contoh, masyarakat Malaysia mempunyai masyarakat berbilang kaum. Maka banyak sambutan perayaan yang berlaku di Malaysia. Sebagai contohnya, masyarakat Melayu menyambut hari raya, India pula hari Deepavali dan Cina pula Tahun Baru Cina. Jadi apabila kita dapat mengetahui tentang bagaimana cara mereka menyambut hari perayaan mereka, jadi daripada situ kita dapat mengenali budaya mereka dari segi kita mengetahui bagaimana mereka menyambut dan bagaimana mereka berpakaian ketika hari perayaan. Dan daripada situ juga kita mengetahui adat resam masyarakat mereka itu sendiri. Dan daripada situ kita boleh memperbaharui ikatan persahabatan melalui cara kita berkongsi dan mengenali budaya masyarakat lain. Okey, yang terakhirnya adalah mengukuhkan ekonomi negara dengan penglibatan sesama kaum dalam kegiatan ekonomi. Okey, dalam sektor ekonomi pastinya mempunyai banyak jawatan dan
daripada banyak jawatan itu, adanya masyarakat India, Melayu dan Cina. Jadinya apabila kita tidak mempunyai persefahaman antara satu sama lain, maka itu boleh merosakkan imej negara dan juga ekonomi negara juga akan mundur. Jadinya masyarakat Malaysia haruslah bekerjasama dan bersatu padu dalam mengukuhkan ekonomi negara. Okey, kesimpulannya adalah walau bagaimanapun masyarakat Malaysia perlulah menghayati bagaimana kita perlu menghormati masyarakat ataupun kaum lain, iaitu Cina dan India, dan bagaimana kita hendak merapatkan hubungan silaturahim antara mereka. Jadi daripada situ kita dapat membentuk masyarakat majmuk yang lebih baik, dan kita juga dapat menjaga nama baik negara, dan keharmonian negara juga akan dipelihara. Okey, sekian itu saja dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya akan menceritakan dan menerangkan apa pandangan Islam terhadap konsep masyarakat majmuk. Kita sebagai umat Islam hendaklah tahu kepelbagaian adalah sunatullah dalam penciptaan makhluk. Justru perbezaan dan kepelbagaian harus diterima seadanya dengan sikap positif serta optimistik bahawa fenomena kemanusiaan yang berbangsa mengandungi hikmah ketuhanan yang tersirat supaya mereka saling kenal mengenal. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku paut supaya kamu berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya." Dari surah Hujarat ayat 13. Ayat ini dapat menunjukkan bahawa kepelbagaian manusia ini adalah bagi merangsang serta menggalakkan berlakunya interaksi, kerjasama serta saling melengkapi dan bukannya pengasingan atau konflik. Meskipun berbeza sifat fizikal dan budaya, manusia secara keseluruhannya tanpa mengira batas tempat dan masa adalah sama di sisi Islam dalam konteks kemanusiaan dan harga diri lantaran dipandang satu di sisi Allah. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 22, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan kebijaksanaannya ialah kejadian langit dan bumi dan perbezaan bahasa kamu dan warna kulit kamu. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan bagi orang-orang yang berpengetahuan. Islam juga menekankan bahawa keadilan hendaklah diberi kepada semua pengikut undang-undang tanpa mengira etnik yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya pada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Surah An-Nisa. Al-Quran juga memberi kelonggaran kepada orang Islam untuk menjalinkan hubungan dengan orang bukan Islam selagi mereka tidak memusuhi Islam. Umat Islam diperintahkan supaya melayan orang bukan Islam yang tidak bermusuhan dengan Islam dengan semangat kebaikan dan kemurahan hati. Hal ini dijelaskan dengan dalam surah Al-Mumtahanah yang bermaksud Allah tidak melarang kamu daripada berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu keras agama kamu dan tidak mengeluarkan kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berlaku adil. Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Sekian itu saja penerangan daripada saya, Jaya Yasmin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini Aina binti Muhammad Fazil dari Fakulti Akademi Pengajian Bahasa.
Islam menerima kemajukan dalam pelbagai ranah kehidupan manusia, agama, budaya, politik, perundangan dan lain-lainnya. Islam menerima, menghargai dan menghormati manusia dalam segala kepelbagaiannya, bangsanya, bahasanya, agamanya dan budayanya. Walau bagaimanapun, berbeza agama bukan alasan untuk bermusuhan. Justru seluruh umat manusia yang berbeza agama itu tetap terangkai dalam warga besar kesatuan keinsanan. Bagi kita, memuliakan manusia atas sifat kemanusiaannya tanpa mengira agamanya adalah suatu tuntutan keagamaan, bahagian daripada kewajipan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW seperti diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Rasulullah SAW berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi. Mendengar ada suara yang menyebut itu adalah jenazah seorang Yahudi, Rasulullah SAW spontan menjawab, "Bukankah ia itu satu jiwa manusia?" Demikianlah, setiap jiwa manusia Muslim atau bukan Muslim memiliki martabat kemuliaan yang harus dihormati. Berdasarkan pemerhatian yang telah dilakukan, pengalaman dan takdir sejarah telah membentuk masyarakat majmuk menurut Islam pada hari ini. Ia mengundang pelbagai masalah yang sukar dikikis dalam hubungan antara satu sama lain. Sejajar dengan itu, integrasi antara masyarakat majmuk yang menjadi asas pembinaan sesuatu bangsa itu adalah matlamat utama beberapa dasar kerajaan yang telah digubal sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu dasar perpaduan negara, dasar pendidikan negara, dasar kebudayaan kebangsaan dan sebagainya. Seterusnya, setiap Muslim berkeyakinan bahawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat dihalang, seperti mana ia juga berkeyakinan segala kehendaknya mengandung hikmah kebaikan, sama ada manusia tahu atau tidak. Oleh itu, Muslim tidak harus berfikir untuk memaksa manusia semuanya menjadi Muslim. Kemajemukan dalam Islam terbina atas kesedaran orang Muslim tidak dituntut untuk menentukan nasib orang bukan Muslim kerana tidak Islam. Itu adalah urusan Tuhan yang akan diputuskan nanti pada hari perhitungan. Yang dituntut daripada orang Islam adalah sikap istiqamah dengan agamanya sendiri, di samping memberikan layanan yang adil terhadap orang lain yang tidak seagama. Kesimpulannya, orang Islam tidak mengalami sebarang dilema dalam melaksanakan keadilan dan melakukan kebaikan terhadap bukan Muslim. Urusan kita adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan keadilan, bersikap ramah dan berakhlak mulia terhadap semua termasuk yang bukan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.